adalah berita tahun 2020. Retorik yang sedemikian tetapi tidak disertakan dengan apa-apa bukti. Saya rasa ini bertentangan dengan konsep demokrasi. Sebuah parti, kami Parti PAS ini parti yang berdaftar dan sah dalam perlembagaan Malaysia dan tidak pernah disabitkan dengan mana-mana kesalahan ekstrim dan sebagainya. Soal orang lain yang memberi pandangan yang sedemikian itu saya rasa itu adalah lumrah yang berlaku setiap kali pilihan raya, tapi tidak pernah dapat dibuktikan dalam mana-mana mahkamah yang buat pengadilan. Jadi saya rasa itu adalah sebahagian bahagian daripada retorik pilihan raya yang... Okey. Dikatakan bahawa PAS ekstrim. So dia tak tahun 2020. Okey. Dia tak apa orang kata? Samsuri kata PAS tidak ekstrim. Kemudian dia bangkitkan balik baru-baru ini. Kemudian diulas oleh Profesor Aziz Bari. Pemimpin DIP Aziz Bari menasihati rakyat Malaysia supaya tidak terpengaruh dengan watak sederhana naib Presiden PAS Ahmad Samsuri Mokhtar yang mendakwa parti itu relevan untuk semua kaum. Adun terpenting itu memberitahu Malaysia kini dia percaya PAS cuba mengetengahkan Ahmad Samsuri untuk memperbaiki imej rosaknya imej PAS pelampau di bawah kepimpinan Presiden yang sekarang Abdul Hadi Awang. Dia tidak tahu bagaimana pemimpin PAS sebelum ini berurusan dengan lanskap Malaysia. Hadi amat memalukan jika dibanding dengan pemimpin termuka PAS suatu ketika dahulu yang amat memahami kepelbagaian budaya Malaysia. Sebaliknya, Hadi memilih pendekatan ekstrim dan perkauman, malah cuba menyalahkan orang bukan Islam kerana rasuah. Di bawah Hadi, wajah sebenar PAS ialah menggunakan agama untuk kepentingan politik. Samsuri nampaknya tidak menyedari hakikat ini dan dia adalah anak emas Hadi. Semalam, Ahmad Samsuri juga Menteri Besar Terengganu berkata PAS bukan parti ekstrim seperti Taliban atau parti kampung. Sebaliknya katanya parti Islam itu memahami struktur masyarakat yang merangkumi berbagai kaum dan agama. Aziz berkata PAS hanya berbasi-basi mengenai masyarakat Malaysia yang berbilang kaum, tetapi parti itu tidak punya idea jelas dan agenda hanya tertumpu kepada satu kumpulan. Pendek kata, PAS pada masa ini telah menjadi pertubuhan perkauman dan berhaluan kanan sama seperti UMNO selepas ia bernasib buruk pada pilihan raya umum 2008. PAS hari ini adalah oportunis dan sanggup menikam rakan dari belakang untuk kepentingan politiknya sendiri. Dan kita lihat bagaimana PAS sanggup menjadi orang suruhan UMNO untuk menghancurkan Pakatan Rakyat pada tahun 2015 katanya. Perpecahan PAS dengan Pakatan Rakyat berlaku setelah kematian bekas Mursyidul Am Nik Abdul Aziz apabila Hadi dan penyokongnya menguasai parti itu. Ia juga membawa kepada perpecahan apabila sekumpulan pemimpin profesional meninggalkan parti itu dan menubuhkan amanah di bawah pimpinan Muhammad Sabu. Apabila PAS menyertai DBN pada pilihan raya umum 1969, kestabilan negara adalah yang utama. Hadi tidak sehaluan dengan visi pemimpin PAS ketika itu asri muda. Dia juga berbeza dengan Nik Aziz yang zuhud dan sederhana. Dia juga tidak standing dengan seorang lagi bekas Presiden PAS, Fazil Noh, yang pernah menjadi ketua pembangkang pada tahun 1999. Disiplin dan kehadirannya di Parlimen menjadi contoh teladan. Tidak seperti Hadi yang ponteng sidang Parlimen sesuka hati. Satu-satunya kekuatan Hadi ialah keupayaan manipulasi agama agar sesuai dengan cita-cita politik sempitnya. Tuan-tuan, saya tak perlu ulas panjang cerita ni sebenarnya. Bila dia kata PAS itu sederhana, PAS itu berbilang kaum. Yang isu tentang masyarakat India, PAS tegur tak Mahathir? Itu je soalan saya sekarang. Kita tengok lepas ni, berkenaan dengan kenyataan Mahathir tersebut, berkenaan dengan masyarakat India di Malaysia, adakah PAS akan menegur Tun Mahathir? Ataupun dia akan jadi setan bisu je? Tuan-tuan, kita tahu imej PAS tu bagaimana setelah perginya Datuk Seri Tuan Guru Nik Abdul Aziz. Sebelum itu kita ada Asri Muda, kita ada Fadil Noh, kita ada Nik Aziz, kita ada tokoh-tokoh dan wajah-wajah agamawan yang sederhana yang memahami landscape Malaysia. Bila datang Hadi Awang, kita nampak landscape itu telah berubah. Landscape itu telah menjadi satu landscape yang ekstrim. Dijadikan politik ini politik sempit. Dia kata orang ini liberal, orang ini kafir, orang itu orang kata fasik, orang ini dan sebagainya. Dia kata bahawa wajib menegakkan hukum hudud. Dia tuduh negara-negara kafir kerana tidak menegakkan hukum hudud. 3 kali UMNO bagi dia peluang bentang tentang hudud. Dia tak bentang pun tentang undang-undang hudud. 3 kali, tuan-tuan. Bukan sekali. 3 kali. So, dia gagal memanfaatkan peluang tersebut, tetapi dia dok tuduh orang lain. Saya nampak bahawa sebenarnya bagi saya itulah, saya cadangkan hari itu kalau boleh, nama Islam tu jangan ada pada parti. Nama Islam itu jangan ada pada parti.
Kerana bukan Islam, nama agama. Nanti ada orang kata, oh jadi kau nak memisahkan di antara politik dengan agama. Siapa kata PAS politik? Adakah politik itu hanya parti? Adakah politik itu hanya parti? Bila kita bercakap tentang politik maksud politik adalah pentadbiran, kenegaraan. Agama menyentuh tentang isu undang-undang, isu keadilan, isu reformasi, islah. Itu adalah politik. Politik tak semestinya parti politik. Ada yang berhujah, dia kata, oh IS cuba nak memisahkan, nampak sekularisme kat situ. Nak memisahkan agama dan politik. PAS bukannya politik. PAS parti politik. Salah satu komponen di dalam politik adalah parti. Buang agama daripada parti politik bukan bermakna membuang Islam tu ataupun politik tu daripada Islam. Islam dan politik tak akan boleh dipisahkan. Kerana Islam memacu dan memandu kita bagaimana kita nak mentadbir. Dia takkan boleh dipisahkan. Tetapi, bila mana ada satu pihak menggunakan logo tersebut, slogan tersebut, nama tersebut, dan dia kata eksklusif hanya untuk dia. Tuan-tuan tak dengar, saya dengar. Satu video, siapa yang mati di dalam mesyuarat PAS lagi mulia daripada mati di dalam sujud suatu sembahyang. Tu, ni apa Wan Azizah tu kalau tak sokong RU355, tanam dekat jirat Cina. Siapa undi PH dan juga BN masuk neraka. Politik suku, agama suku, UMNO itu membawa politik sekular. Akhirnya sembahyang 2 imam. Sembelihan tak halal, kahwin tak sah. Dekat mana yang dikatakan tidak ada ekstremisme kat situ? Di negeri Samsuri sendiri berlaku. Dan dia pun tahu. Tapi of course sebagai seorang ahli politik, dia tak naklah bawa cerita tersebut kan. Wajah kesederhanaan yang dibawa oleh pimpinan-pimpinan PAS sebelum ini akhirnya just throw out of the window. Dan mereka yang membawa wajah sederhana ini dipanggil liberal. Padahal dia bukan liberal, tuan-tuan. Di dalam agama dia ada satu istilah wasatiyah. Wasatiyah bukan liberal. Liberal ni far left. Dia pula konservatif far right. Wasatiyah tengah-tengah. Yang kita nak bawa adalah pandangan Islam yang wasatiyah. Yang bukan ekstrim tetapi juga bukan culas atau cuai. Itu pandangan Islam yang kita kena bawa. Yang sebenarnya. Dia bukan ekstrim. Tetapi juga bukan juga culas yang liberal, bukan. Yang semuanya boleh. Itu bukan. Kita tengah-tengah. Kita melihat bahawa ada prinsip yang kita kena pegang. Ada perkara yang kita boleh kompromi. Kerana itu dibenar dan ada ruang di dalam agama. Dan untuk faham benda ni, kita kena ada ilmu. Bila tak ada ilmu, tu yang jadi ekstrim tu. Itu yang mula jadi ekstrim. Faham tak? Jadi kita berdoa lah supaya Menteri KDN dengar apa yang saya sarankan ini. Kali kedua dah saya cakap ni. Okay. Last kali berkenaan dengan apa orang kata Sanusi. Dia nak saman ni tuan-tuan. Tuan-tuan ni habislah tuan-tuan kena saman. Saya tak. Dakwaan rasuah di KFA. Sila tunggu surat saman, kata Sanusi. Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi memberitahu pihaknya akan menghantar surat saman terhadap pihak-pihak tertentu yang didakwa cuba mencemarkan Persatuan Bola Sepak Kedah. Dalam kenyataan dikeluarkan malam tadi, Sanusi berkata pihak terbabit yang tidak dinamakan secara jelas mempunyai motif politik apabila menularkan tuduhan serta siasatan pihak berkuasa terhadap KFA. Langkah pihak terbabit, dakwa Sanusi adalah demi mencapai tujuan politik yang mahu memburukkan KFA serta kerajaan Kedah. Pihak-pihak yang bersungguh-sungguh cuba menggambarkan berlaku rasuah 6 juta dalam KFA dan mengaitkan tuduhan rasuah itu dengan individu tertentu, terutama Presiden dan kaki tangan. Sila tunggu surat saman, katanya. Untuk rekod, Sanusi merupakan Presiden KFA. Dia dipanggil memberi keterangan kepada Suruhanjaya Pilihan Raya semalam. SPRM soal siasat MB Kedah 3 jam, isu rasuah KFA. Menteri Besar Kedah hari ini berdepan siasatan selama 3 jam di pejabat SPRM. Sanusi dilihat meninggalkan ibu pejabat pada 11.37 setelah tiba pada 8.30 pagi, namun gagal ditemui media di luar premis. Bernama memetik, pengarah kanan Isyamuddin berkata, SPRM mengambil keterangan pemimpin PAS itu. Selasa lalu, SPRM mengesahkan akan memanggil Sanusi bagi penjelasan hubung dakwaan rasuah lebih 6 juta ringgit. Baik. Sanusi kata, kan,
dia akan saman sesiapa yang kata KFA itu rasuah. Tuan-tuan, macam mana dia nak saman kalau kes itu sedang berlangsung? So dia kata dia akan saman kalau sekiranya dikaitkan dengan presiden atau kaki tangannya. Ini kali kedua dia dah bagi warning. Soalannya, macam mana dia nak kata dia nak saman kalau kes itu masih dalam siasatan? Kita tak boleh buktikan benar atau tak benar sehinggalah habis siasatan. Baik. Nah, apa yang kita dah ulas sehingga dia rasa terciduk sedemikian, tuan-tuan? Yang kita ulas adalah berkenaan dengan kenyataan dia sendiri. Kenyataan dia sendiri yang dilihat berbelit-belit berkenaan dengan isu 6 juta ni, tuan-tuan. Sekejap dia kata 6 juta. Sekejap dia kata 5 juta. Sekejap dia kata duit itu dah bagi balik. Sekejap dia kata duit itu dia bagi balik sebahagian. Sekejap dia kata kalau dia bagi balik, kenapa dia kata bagi balik sebahagian? So, dekat mana cerita yang sebenar? So, kita mengulas berdasarkan dia punya ulasan. Kita mengulas berdasarkan ulasan dia yang dia sebut mengenai perkara tersebut. Perkara kes KFA ni. So, kita ulas. So, is that a fair comment? It's a fair comment. Adakah kita menuduh Sanusi rasuah? Tak. Kita tak menuduh Sanusi rasuah. Tetapi kalau kita kata pegawai tertinggi siapa? Siapa yang dikatakan sebagai pegawai tertinggi? Itu persoalan yang kita kena bincang dan kita kena bahaskan. Yang kita nak kena tahu. So, siapa yang lebih mengetahui? Siasatan akan dilaksanakan, akan dijalankan. Jadi, tuan-tuan, dia kata tak ada unsur rasuah pun berlaku. Okey. Kenapa dia buat conclusion? Mengatakan tidak ada unsur rasuah. Kalau betul tidak ada unsur rasuah, biarlah SPRM yang mengatakan tidak ada unsur rasuah. Kenapa tiba-tiba dia yang mengatakan bahawa tidak ada unsur rasuah? Unsur rasuah itu tidak ada. Pelik kan? Saya nak baca kenyataan beliau. Rasuah KFA, rundingan gagal kerana syarikat bermasalah. Masalah pula. KFA memaklumkan isu dana yang mencetuskan dakwaan rasuah berpunca daripada masalah yang dihadapi oleh sebuah syarikat yang berminat memiliki saham Darul Aman Football Club, Sdn Bhd di AFC. Presidennya Sanusi berkata pada awalnya sesuai dengan dasar KFA mereka bersedia berunding dengan syarikat terbabit. Hasil daripada rundingan itu syarikat berkenaan bersetuju memberi pinjaman 5 juta kepada KFA. Okey. Kalau dia saham, kenapa dia bagi pinjam? Sebagai bukti komitmen pembelian saham di AFC yang bernilai 30 juta. Dia kata dia jual saham. Dia berminat memiliki saham. Tetapi dia kata kat sini, dia setuju bagi pinjaman. So, adakah itu pinjaman? Atau adakah itu duit 5 juta pembelian saham? So, timbul persoalan kita kat situ, tuan-tuan. Timbul persoalan kita kat situ. Duit itu duit apa? Adakah beli saham ke pinjaman? Okey, tak apa. Sebanyak 5 juta telah depositkan ke akaun KFA pada tahun 2020. Namun, rundingan seterusnya gagal mencapai kata sepakat setelah KFA mendapati syarikat tersebut bermasalah, menyebabkan proses rundingan dihentikan serta-merta. Okey. So, dia dah masukkan 5 juta. So, bila 5 juta, bila dia buat kajian, dia kata, dia buat pinjaman lah. Dia kata syarikat itu bagi pinjaman 5 juta. Kemudian dia kata dalam 5 juta itu, oh, ada masalah. Maka disebabkan masalah, maka dia pun, ayat dia adalah rundingan dihentikan serta-merta. Rundingan dihentikan serta-merta. Baik. Saya nak dengarlah kenyataan Sanusi yang sebenar ni, kan. Apa kata kita dengar, tuan-tuan? Okey. Derma di situ nak melibatkan company besar-besar. Lobi untuk dapat sambung konsesi rawatan air. Saya tunggu sikit. Kita lihat mula. Okey, ini kenyataan pertama beliau. Melibatkan company besar-besar. Lobi untuk dapat
sambung konsesi rawatan air. Derma di situ nak suruh kita sambung dia. Dia kata konsesi ni kita tak sambung, kita nak buat sendiri. Derma lah 80 bilion pun tak sambung. Itu dia minta balik duit tu. Itu cerita dia. Masuk akaun KFA. Dia sedari. Lah tak sedar apa dia bagi cek. Okay, dia kata dia bagi cek kan. Okay, kita dengar kenyataan kedua pula. Sumbangan bukan 6 juta tau. Sumbangan tu 5 aja. Kita guna duit tu bayar hutang. Bayar hutang. Ha. Depa tak mau bagilah, depa kata berlaku penyelewengan dalam KFA, sebenarnya tak berlaku. Duit sumbangan tu ada dalam KFA. Duit duk dalam KFA tak pergi mana pun, kita guna bayar hutang. Rasuah apa? Okay. Jadi dia kata mula-mula okey, saya cuba nak faham pada cakap ni. Macam poin lain dia cakap berbelit. Saya tak faham. Sanusi juga Menteri Besar berkata syarikat berkenaan kemudian menuntut agar pinjaman tersebut dikembalikan dan berdasarkan kemampuan kewangan, KFA mereka meminta 1.3 juta daripada 5 juta. Pada waktu sama, dakwa Sanusi sebuah syarikat senarai awam mendakwa 5 juta tersebut adalah wang mereka yang sebenarnya diberikan kepada syarikat yang berunding dengan KFA. Sanusi kata sebuah syarikat senarai awam mendakwa 5 juta tersebut adalah wang yang mereka sebenarnya diberikan kepada syarikat yang berunding dengan KFA. Katanya wang berkenaan didakwa diberikan untuk mendorong kerjasama atau melaksana menyambung konsesi rawatan bekalan air atas nama syarikat lain. Air? Ini semana satu cerita dia ni. Aku tak faham aku cerita dia ni. Okay. Saya cuba faham tuan-tuan. Yalah, kita dapat video setengah-setengah ni, kita pun tak tengok keseluruhan. Mungkin SPRM lebih tahu kot. Pada video awal tadi dia kata duit itu sumbangan ke dalam KFA. Sumbangan ke dalam KFA. So, untuk sambung konsesi air. Dia kata bagilah 80 bilion pun kita tak nak sambung. Lepas tu dia bagi balik. Okay, itu dakwaan pertama. Lepas tu dia kata bukan 6 juta, 5 juta. Okey lah, bukan 6 juta, 5 juta. Tak apalah, tak kisah. So, dia kata 5 juta. 5 juta itu dia kata bahawa kita dengar tadi dia sebut Bagilah depa kata berlaku penyelewengan dalam KFA tu bayar hutang. Bayar hutang. untuk bayar hutang. Sumbangan tu 5 aja. Kita guna duit tu bayar hutang. Sumbangan itu 5, kita guna duit itu bayar hutang. Aku dah pening. Dia bagi sumbangan. Dia kata duit itu untuk bayar hutang. Yang pertama tadi dia kata dia bagi balik. Baik, saya cuba nak konsulkan cerita dia dulu. Ini berkemungkinan cerita dia macam ni. Sebuah syarikat berminat nak beli saham. Betul lah Sanusi Kalau betul dengan aku kalau aku salah Nak beli saham KFA. Syarikat itu katanya berkemungkinan fikir kalau dia bagi duit atau nak beli saham tersebut, dia boleh dapat projek berapa juta-juta tu kan. So dia masukkan 5 juta. So bila dia masuk 5 juta sebagai pinjaman, kalau ikut dalam SPRM tadi dia kata sebagai pinjaman. Lepas tu dia tengok syarikat ini bermasalah. So dia bagi balik duit whatever masalah lah. Syarikat itu minta balik duit lah 5 juta. So KFA kata saya boleh bagi 1.5 juta saja, balance saya tak boleh bagi. So bermakna balance itu telah digunakan. Dia kata kalau ikut Sanusi tadi untuk bayar hutang. So maksudnya 3.5 juta digunakan untuk bayar hutang. So dia hanya boleh bagi balik 1.5 juta. Baik. Kemudian Sanusi kata bukan rasuah. Dia kata itu bukan rasuah. Dia jawab, dia ulas. Paling luar biasa, dakwanya syarikat senarai awam itu yang tidak pernah berurusan dengan KFA turut menuntut wang berkenaan. Surat tuntutan diberi salinannya kepada KFA. Semalam Sanusi dilaporkan selesai memberi keterangan. Siasatan dijalankan setelah SPRM menerima laporan daripada kontraktor. Kontraktor itu, syarikat itu yang mendakwa mereka dijanjikan projek di Kedah jika dia menyalurkan dana kepada KFA. Namun tidak memperolehnya setelah berbuat demikian. Sanusi juga sebelum ini mendakwa dia menjadi sasaran pihak tertentu di sebalik plot. Katanya dia tidak timbul sama ada penyelewengan atau pecah amanah 6 juta kerana 5 juta. Dia Sanusi saya nak beritahu lah. Dia bukan jumlah. Dia 6 juta ke 5 juta tu tak penting. Yang penting perbuatan.
Dia 6 juta ke 5 juta ke 4 juta ke 1 juta ke, tak penting. Yang ini penting masa pendakwaan nanti. Yang sekarang ini siasatan tak penting. Dakwa Sanusi, pihak yang melakukan penipuan ialah syarikat yang berunding dengan KFA. Manakala yang terperdaya dengan janji-janji projek adalah syarikat senarai awam berkenaan. Menurutnya, kedua-dua syarikat berkenaan tidak mendapat sebarang projek yang diharapkan walaupun telah mendapat pinjaman, memberi pinjaman kepada KFA. Tiada penyalahgunaan, songlap dan sebagainya. Okey, saya faham. So, menurut Sanusi, dia kata, ada satu syarikat ni, syarikat senaraian awam ni, jumpa dengan satu syarikat X. Syarikat X ni kata, kita boleh dapat projek dengan syarat syarikat ni masuk duit 5 juta dalam KFA. So, dia pun masuk duit 5 juta dalam KFA. Dia kata syarikat X ni yang menjanjikan, bukannya KFA. Syarikat X ni yang menjanjikan projek, bukannya KFA, bukan presiden, bukan CEO. Syarikat X. So, sekarang ini syarikat awam ini pun, syarikat kontraktor ni pun terpedaya dan KFA tak tahu apa-apa. Yang menjanjikan syarikat X. Cuma dalam wawancara dan temu ramah, dia tak namakan pun apakah syarikat X tersebut. Siapakah syarikat X tersebut, dia tak namakan. Tak apalah, mungkin dia sebut dalam dengan SPRM kot. Tak apalah, itu masih dalam siasatan, tak ada isu. Now, katakanlah ada syarikat X. Katakanlah ada syarikat X. Syarikat X itu dipanggil. Syarikat X, kalau dia nak janjikan sesuatu, mesti dia akan dapat janji daripada seseorang. Logik tak? Takkan syarikat X yang bukan kerja dengan KFA, tiba-tiba nak menjanjikan syarikat, syarikat awam ni, senaraian awam ini, suruh masukkan duit, tanpa dia ada, dia ada kuasa ataupun ada, at least dia tahu akan dapat projek tu. Sebab bukan masuk dalam akaun dia, masuk dalam KFA. So, nanti syarikat X tu akan kata, saya mendapat, contoh kalau betul lah wujud syarikat X tu, saya mendapat jaminan daripada si fulan bin si fulan. Tak tahulah siapa kan, contoh. Maka dia kena ke hadapan syarikat X itu. Cuma dalam siasatan sekarang ini tidak wujud, tidak disebut dan tidak keluar. Sama daripada Sanusi atau SPRM, mungkin dah lepas SPRM tak boleh nak keluar ke dah. Siapakah syarikat yang dikatakan menjadi orang tengah tersebut?